ka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapuh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan dia muka surat 17. Dan jikalau picik waktu, dan jikalau picik waktu, yakni hampir habis waktu, hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seseorang yang sembahyang hal keadaannya rokok, maka jika kita ikut dia, nescaya dapat serakaat dalam waktu. Dan jika kita semaya seorang, nescaya tidak dapat serakaat pun dalam waktu, maka wajib pada ketika itu bahawa kita mengikut dengan iman. Kerana mendapat serakaat dalam waktu, maka jadi tunai sembahyang kita. Gitu. Gini. Kita semaya waktu nak habis dah. Tiba-tiba kita kata, kalau ambo semaya sore baca Fatihah panjang, ambo dok main bunyi saja tu dekat setengah jam tak leh ni kata. Kita tengok ada orang duk semaya dah depan, tapi dia duk rokok dah. Kalau ambo berjemaah dengan dia, akad takbir Allahu Akbar, ambo rokok sekali dengan dia, tak payah baca Fatihah, dah lah serakaat. Tapi kalau ambo semaya sendiri, serakaat pun tak ada dalam waktu. Wajib kena ikut orang sana. Bukan kata sunat dah berjemaah, wajib berjemaah supaya dapat serakaat dalam waktu. Kerana dapat serakaat dalam waktu dipanggil tunai sembahyang tu. Sembahyang tu dipanggil tunai. Kalau tak leh pun walau satu rakaat, maka sembahyang tu tidak dipanggil tunai, dipanggil qadaan. Maka qada ni ada kadang-kadang berdosa, ada kadang-kadang tidak berdosa. Contohnya kita jenera, bangun-bangun pukul 10 pagi, kita pun sembahyang subuh. Qada, ya. Berdosa ke tak? Tak berdosa sebab jenera. Kedua, qada hak berdosa. Macam sengaja kita duk lengah, maka terlepaslah waktu, maka dipanggil qada yang berdosa. Ada adaan tunai, sembahyang tunai tak berdosa, macam sembahyang tunai macam biasa gini. Ada sembahyang tunai yang berdosa. Macam ni. Kita duduk tangguh, tiba-tiba dah untuk satu rakaat semaya. Kita pun akad takbir dah serakaat dalam waktu, orang pun dah iso, habis lepas maghrib. Tapi dah lah waktu, ya semaya tu dipanggil adaan, dipanggil tunai, tetapi tunai yang berdosa. Dan sunat takbir intiqalah bagi makmum yang masbuk yang berpindah ia serta imam. Sunat takbir intiqalah Allahu Akbar tu. Maka jika mendapat ia akan imam di dalam iktidal, kita gitu imam duk iktidal dah. Takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Akad takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan dah. Allahu Akbar, takbiratul ihram, patu tu imam iktidal ke? Patu rokok. Sujud sekali dengan imam. Jangan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirlah ia bagi turun kepada sujud. Dan barang yang kemudiannya ikutlah patu teruslah rokok apa sebut Allahu Akbar. Dan jika mendapat ia akan imam di dalam sujud,
imam duk sujud yang pertama. Imam sujud dah. Atau sujud yang kedua, imam duk sujud. Atau duduk antara dua sujud. Kita dah imam duk sujud. Imam duk antara dua sujud, imam duduk sujud yang kedua. Ramai orang buat silap ni. Kau boleh? Atau duduk baca tasyahud awal. Atau duduk baca tasyahud akhir. 5 keadaan. Sujud pertama, duduk antara dua sujud. Sujud kedua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita kalau masuk makmum masbuk, masuk dalam semaya tu imam duduk 5 keadaan ni, tiada mentakbir bagi turun kepada sujud. Gini. Allahu Akbar. Duduk selalu. Jangan Allah Akbar. Allah. Tak payah. Tak imam duduk sujud dah. Allahu Akbar. Kita mayalah niat ni. Allah Akbar. Pergi sujud lalu. Ataupun Allah Akbar. Duduk tahiyat. Duduk antara dua sujud. Ataupun Allah Akbar. Sujud. Ataupun tak imam baca tahiyat. Allah Akbar. Duduk. Tak payah. Allah Akbar. Allah. Tak payah. Tapi kalau kita dengan tak imam duduk kira lagi. Allah Akbar. Tak imam duduk intidah. Allahu Akbar. Lepas dah tu. Maka kita pun Allahu Akbar untuk rokok. Kena sebut Allahu Akbar. Dan sunat muafakat ia akil imam pada zikir perbuatan yang mendapat ia akil imam pada perbuatan itu. Tak imam zikir gapo dia kena ikut. Hamba tahiyat awal baru dia tahiyat akhir. Ikut zikir tu imam. Tu lebih afdal lagi. Tak imam baca tahiyat akhir. Hamba habis dah baca tahiyat awal. Dah baca tahiyat akhir. Daripada tahmid subhanallah, subhanallah, kau alhamdulillah, kau gapo dia ikut belakang. Dan tasbih dan tasyahud dan doa kemudian. Dan doa. Demikian lagi selawat atas ali. Asalnya tahiyat awal tak boleh baca selawat ala ali. Baca solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Wa ala ali tak boleh. Dak ikut suruh. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina baca. Dan jikalau tasyahud awal bagi makmum sekalipun, boleh kita baca tasyahud akhir kerana ikut imam. Kita kena ikut zikir dia. Hamba tak boleh pindah tahiyat awal. Kalau pindah tahiyat wa ala alihi kena sujud sawi. Sekalipun lagu tu. Tak payah sujud sawi, tak payah sujud sawi. Sebab apa? Sebab kita masbuk kena ikut zikir tu imam. Dan disunat bagi masbuk bahawa takbir ia apabila berdiri ia kemudian daripada dua salat imamnya. Lepas imam salat, Allahu Akbar. Bunyi Allah Akbar. Kerana mencukup sembahyangnya, ia nak tambah lagi sembahyang kena sebut Allahu Akbar. Jangan lepas asal aku pakai bangun senyap. Tak, Allahu Akbar. Jika adalah duduk makmum serta imam itu tempat duduknya. Tempat duduk dia dah. Jika sembahyang ia seseorang seperti mendapat ia akil imam pada rakaat yang ketiga. Ia dah rakaat ketiga. Pada sembahyang 4 rakaat berarti ia dah 2 rakaat. Apabila ia dah 2 rakaat, maka tu imam tahiyat akhir, dia tahiyat awal. Tahiyat awal ni akad takbir Allahu Akbar, siap akad tangan dah Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia tahiyat awal. Sunatlah kot tu. Atau mendapat imam pada rakaat yang kedua maghrib, sama. Berarti lepas pada ni tahiyat akhir rakaat ketiga. Dia tahiyat kedua, tahiyat awal. Dan jika tiada takbir, hanya berdiri saja seperti mendapat makmum akil imam pada rakaat yang kedua. Apabila dapat rakaat yang kedua, berarti dia ada 3 rakaat atas imam ni. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Ya, rakaat ketiga lah ni. Rakaat ketiga ni sunat dah. Allah. Tak sunat. Tak sunat akad takbir. Atau yang keempat, berarti dia ada rakaat saja. Rakaat keempat. Lepas tu imam salat, dia rakaat pertama baru. Maka tak sunat akad takbir. Atau pada rakaat yang ketiga sembahyang maghrib, sama juga, ada rakaat juga. Dan mengakad masbuk akad. Mengakad masbuk akad 2 tangannya kerana mengikut bagi imamnya yang berdiri daripada tasyahud awal. Tu imam tasyahud awal pula. Hamba bukan tasyahud awal lagi, hamba rakaat pertama tak sunat akad tangan. Tu imam hamba tahiyat awal. Maka hamba ikut dia, atas dasar ikut dia. Maka lagu mana nak akad tangan juga? Ya, sunat akad tangan juga.
Sekalipun baru kita rakaat yang pertama, tok imam rakaat yang kedua dah, maka sunat ikut tangan. Akad tangan ikut dia juga. Dan jika tiada tempat tasyahud bagi masbuk sekalipun bukan tempat kita rakaat pertama, tetapi rakaat kedua ni sunat bagi imam akad tangan. Kita sunat juga. Ya, sunat atas dasar ikut imam. Dan tiada duduk tawarruk masbuk pada lain daripada tasyahud akhir. Maka orang yang makmum masbuk nak tambah rakaat, jangan dia duduk seperti tahiyat akhir. Kecuali tahiyat akhir lepas pada tu imam wisalah, ia semaya sudah baru nak buat tahiyat akhir. Manakala tu imam wisalah, tu imam kita kata sunat ikut tu imam belakang saat ni kan. Zikir pun nak ikut tu imam, akad tangan pun nak akad tu imam. Akhir duduk lagu mana? Tu imam tahiyat akhir, dia kena duduk tawarruk ni, duduk seperti tahiyat akhir. Manakala kita tak habis lagi, kena tambah rakaat lagi. Nak ikut duduk tawarruk ke lagu mana? Okey dak. Tahiyat akhir tak suruh ikut, kita duduk iftirash. Duduk iftirash. Biar nak tunjuk kata kita tak habis lagi semaya. Sekalipun sunat ikut tu imam pada semua keadaan, kecuali ketika tu imam duduk tahiyat akhir, jangan duduk supaya tu imam duduk seperti tahiyat awal. Dan sunat bagi masbuk bahawa tiada bangun ia melainkan kemudian daripada dua salat imam. Tok imam bisalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita bangun. Jangan buat lorak assalamualaikum warahmatullahi. Kita perut-perut bangun selalu. Tak batal semaya dia, tetapi makruh. Makruh setara mana? Ada kata melibatkan meluputkan pahala 27. Ada kata dak luput fadilat salah. Lebih dari situ. Nah, situ saja. Ada kata luput habis. Kena wisalah belaka ba'da taslimatil imam. Dalam kitab-kitab mahalli apa dia sebut nah. Selepas pada kata dua salat imam, taslimatil imam. Lagu tu. Ada orang kata dok ngajak assalamualaikum, habis dah ke semaya, maka kita boleh wisalah assalamualaikum, tak tepat tu mazhab muktamad lepas dua salat imam. Dan haram berhenti makmum kemudian daripada dua salat imamnya. Apa maksud berhenti? Duduk. Tetap duduk. Berhenti sini maknanya. Tetap duduk makmum kemudian daripada dua salat imamnya. Okey. Tak imam bisalah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak kita duduk kerah lagu tu? Malah bangun lagi sekolah letih kau boleh. Boleh kau tak? Tengok. Ni waktu duduk awak dak. Waktu duduk saya dah, ni tahiyat awal saya dah. Boleh. Dia duduk lama. Tapi kalau bukan duduk dia seperti duduk baru rakaat yang pertama ataupun rakaat yang ketiga, maka tak boleh duduk lama. Duduk lama batallah sembahyang. Lama sekadar mana? Sekadar orang dia baca tahiyat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5 saat gitu lah lebih kurang. 5 saat. Kita duduk 5 saat ataupun tak apa 10 saat gitu, maka batallah sembahyang kita. Nah. Jika sekiranya tidak tempat duduknya dan batal sembahyang dengan berhenti itu. Batal sembahyang kerana memanjangkan rukun pendek. Apa dia rukun pendek? Duduk istirahat. Duduk istirahat di antara rakaat yang pertama nak naik rakaat yang kedua. Rakaat ketiga nak naik yang keempat tu panggil istirahat. Istirahat ni sekadar mana? Kurang daripada subhanallah. Jangan lebih daripada subhanallah. Adapun jika tempat duduk makmum duduk waktu dia, tempat dia dah. Seperti mendapat ia akan imam pada rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga dari imam, rakaat yang keempat. Berarti rakaat kedua bagi dia. Bagi imam pada sembahyang 4 rakaat maka duduk mak imam membaca tasyahud akhirnya. Maka jadilah makmum duduk tasyahud awal. Maka ketika itu harus rukun dia dah. Harus rukun dia. Bagi makmum berhenti, yakni kekal duduk lagi. Duduk kekal duduk. Kemudian daripada salat imamnya tak wajib bangun segera. Tetapi kalau bukan kedudukan kita,
apabila tu imam kata assalamualaikum, assalamualaikum, wajib bangun segera. Kerana bukan tempat duduk kita sebenarnya. Kita saat ni apa saya baca tahiyat apa semua jauh dah. Sebab saat ni dibenarkan awak sebab awak ikut imam. Dia habis dah berimam, maka wajib bangun segera. Tapi kalau tahiyat awak, kita nak baca anjur panjang tu imam wisalah dah gapo dia kita tak si bangun lagi tak apa sebab waktu dia, tempat dia. Dan jika lama sekali pun tidak batal sebab tempat duduk dia dah. Dan tiada harus berdiri makmum. Ya masbuk sebelum salat imamnya dengan niat mufaraqah. Dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia tidak niat mufaraqah tu imam tak boleh salat lagi. Tak boleh baca atas je. Innaka Hamidum Majid. Kita pun bangun caca. Tok imam tak wisale lagi. Tok imam tak wisale lagi. Tok imam baca tahiyat habis dah. Habis dah. Tapi tok imam tak wisale lagi. Kita bangun caca dia apa hukum dia? Hukum dia haram dan batal sembahyang. Haram dan batal sembahyang. Kat sini. Dan tiada harus berdiri makmum yang masbuk sebelum salat imamnya. Tok imam tak wisale dah. Sekalipun baca tahiyat habis dah, tapi masih belum wisale, maka tak harus. Dengan tiada niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah tak apa. Ta'imah innaka Hamidum Majid, niat selitah tak si berimeh dengan dia, bangun caca tak apa. So rukun lagi kita patut kena tunggu dah. Wisalah patut kena tunggu tu imam sudah dengan kita so rukun lagi mungkin nak habis kita lorak nak pergi ke mana tak tahu, maka kita niat mufaraqah maka boleh. Kalau tak niat mufaraqah tak boleh. Dan maksud berdiri itu bercerai daripada hak duduk tiada berdiri betul. Tak syarat kena bangun caca. Bangun gini saja. Asal saja tak dipanggil duduk, maka batal dah. Kerana wajib dia duduk pada masa tu. Maka jika sengaja ia akan berdiri dengan tiada mufaraqah dengan imam, batal sembahyangnya. Kalau dia bangun tanpa niat mufaraqah, batallah sembahyang dia kerana terlalu berlainan dengan sembahyang imam. Dan jika berdiri ia sebelum salat imam dengan lupa, Ta'imah innaka Hamidum Majid, dia duk koya. Koya tak tahu lagu mana, tak tahu. Pakai bangun caca. Koya duk mikir apa dia, tak tahu. Bangun caca. Dia pun tengok, Ta'imah duk baca tahiyat lagi, tak wisalah lagi. Dia nak buat lagu mana? Atau jahil, saat ni lupa. Lupa ni tak syarat Tok Imam pun kadang-kadang. Cakap Tok Imam tak tahu kau ni. Tok Bila, Tok Siok, Tok Guru, kau apa dia je lupa. Lupa lain. Lupa ni dia tahu tapi tak ingat. Atau jahil akan haram berdiri itu. Ataupun dia baru masuk Islam, dia tak tahu, tak boleh kata. Dia kena kalau semaya jemaah. Selagi mana kita tak bercerai dengan Tok Imam, tak niat mufaraqah, jangan gerak berlainan dengan Tok Imam. Kena ikut dia siapa sudah. Siapa Tok Imam assalamualaikum 2 kali baru kita boleh nak gerak ikut semaya sendiri. Tapi selagi mana Tok Imam tak niat mufaraqah, Tok Imam tak wisalah, selagi itulah kita kena ikut siapa sudah. Lainlah kalau kita niat mufaraqah tak apa. Maka orang ni tak tahu hukum semaya lagu tu. Jahil akan haram berdiri, tak boleh berdiri. Nah, secara wajib atasnya duduk. Apabila dia bangun dalam keadaan lupa atau jahil, dia bangun. Sama ada dia bangun sengaja, ya sengaja bangun. Tak boleh lagu ni hukum ni. Sudah, duduk. Ataupun dia lupa, nyokoya bangun. Lagu mana? Wajib dia atasnya duduk. Wajib duduk segera sebab haram dan batal kalau bangun pada masa tu. Dan tiada dibilangkan dengan sekalian bagai yang mendatai ia dengan dia sebelum duduk. Misalnya dia pun pakai bangun caca, dia pun kata betul saya masbuk, dia baca Fatihah. Baru teringat. Saya bangun Tok Imam tak wisalah lagi ni. Duduk wajib duduk. Pas lagu mana kata saya baca Fatihah dah, pakai bangun caca saja, rokok saja tak boleh. Perbuatan yang dibuat ketika lupa maka tidak dikira. Kita baca Fatihah saat ni, awak bangun saat ni lupa. Ya lupa. Tak dikira. Fatihah tu pun tak dikira juga. Awak bangun sekali ni kena baca semula Fatihah. Tiada dibilang dengannya sekaliannya. Barang yang mendatai ia seseorang dengan dia dengan barang saat ni sebelum duduk, sebelum daripada dia duduk, dia kena duduk. Dia baca Fatihah, kau baca surah, tak kira. Dan jika mengetahui ia atau teringat ia kemudian daripada berdiri, diri caca. Dan tiada duduk ia,
Ya diri dah, ya pun teringat. Sudah. Lepas tu dia tak boleh duduk. Nescaya batalah sembahyang dia. Batal semaya. Kerana ketiadaan mengerjakan duduk yang wajib atasnya. Lah ni dia wajib ikut imam, wajib kena duduk dengan tu imam. Tiba-tiba tak buat. Hak dia kena wajib kena buat. Tiba-tiba dia bangun cacat. Tak ada apa dah lah. Dan ni sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Ni bab soh pula dah. Cara nak susun soh lagu mana pula. Dan sunat berdiri, sunat hukum dia. Bukan kata wajib dah. Susunan soh ni tidak wajib. Nak maya lagu mana berat ke atas. Cuma ada syarat dia. Hak wajib ni susunan lagu ni. Bukan susunan atas bawah. Tok imam wajib berada di hadapan, makmum wajib berada di belakang. Ataupun sama. Jangan tok imam duduk belakang, makmum duduk depan. Hak tu tidak sah. Kecuali masalah sembahyang syiddatul khauf, masalah ketika perang. Mana kalau hak sunat ni berdiri sunat-sunat ni kedudukan dia. Lepas pada tok imam. Orang jatuh lagu mana kedudukan dia. Dan sunat berdiri seorang makmum laki-laki. Seorang makmum laki-laki di kanan imam laki-laki. Tulis situ. Takut imam bahaya imam perempuan, imam laki-laki juga. Tok imam laki hok jatuh pula makmum laki kena duduk belakang sebelah kanan. Dan jika tiada perbuat ia tak buat lagu tu. Nya mari sebelah kiri. Ada orang mari jadi makmum kita duduk sebelah kiri ataupun mari duduk sebelah belakang. Sunat bagi imam mengedarkan dia dengan ketiadaan perbuatan yang banyak hingga jadi makmum itu di kanannya. Sunat dia edar lagu tu. Tak ke mana tahu? Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas tak silapnya mari nak ikut Nabi semaya tahajud. Nabi kalau semaya tahajud dia ne suruh ne juzuk. Jadi kalau sahabat nak ikut tu pulai pada dia. Moga Abdullah ibnu Abbas ni, Sayyidina Abbas ni pak saudara Nabi, maka sepupu dia. Maka dia kecil lagi. Pas nak ikut Nabi bangun tahajud, dia tidur rumah Rasulullah. Rasulullah bangun, dia nak ikut bangun juga. Rasulullah ambil semaya dia, Rasulullah akan takbir, mari duduk sebelah kiri. Rasulullah pun edar. Rasulullah dalam hadis kata Rasulullah pegang telinga, Rasulullah pegang kepala. Lagu mana nak lu buat? Dalam syarah hadis tu kata Rasulullah guna keramat dia, mukjizat dia. Tak boleh nak edar lagu mana tahu? Kita nak pergi ke mana? Nak ke mana? Nak ke mana? Nak kan? Bukan ke depan, edar ke belakang sehingga dia letak ambosin ni. Rasulullah tangan jadi panjang, kau lagu mana tak tahu hadis tu tak boleh nak syarah. Jadi payah ke ikut lagu mana tahu? Pegang telinga, pegang kepala, udah. Kalau kau ni kita boleh payah juga, payah belakang nak putar ke mana? Pegang telinga, pegang kepala ambo. Putar lagu mana? Payah. Dalam hadis tu kata Rasulullah tunjuk mukjizat dia. Jadi sunat kita. Kalau orang duduk sebelah kiri, kita tarik baju dia. Tarik kau ni. Kalau dia siapa? Kalau dia siapa pegang baju dia tarik. Tak sebelah kanan gitu. So ya gerakkan, jangan banyak. Dan menyalahi itu makruh meluputkan fadilat jemaah. Yakni kalau seorang laki-laki makmum duduk sebelah kiri, maka hukum dia makruh dan tidak dapat fadilat jemaah 27. Lainlah kalau tepat spek, tak boleh duduk sebelah kanan. Seperti tu imam maya pi dinding tu. Kita nak pergi sembahyang dengan dia, cakap kita nak masuk dalam dinding. Kita pun duduk akad takbir sebelah kiri. Tak apa sebab ada sebab dah. Maka jika datang laki-laki yang lain, sani makmum ada seorang dah, duduk sebelah kanan Datang pula laki-laki yang lain takbir ia laki-laki lain daripada kiri imam, duduk sebelah ni akad takbir Allah. Kemudian takhir, yakni undur ke belakang. Takhir ni undur ke belakang kedua-dua daripada imam pada ketika berdiri atau rokok hingga jadi satu sah di belakang imam. Akad takbir sebelah kiri, undur, takut biar jadi sah belakang imam. Dua saja boleh gerak ni, ketika berdiri, ketika rokok. Tapi kalau tu imam duduk sujud dah, makmum sujud dah, kita akad takbir Allah Akbar, kita sujud, kita ngakok gitu turun ke bawah gitu. Tarik go kita ada. Tak boleh hukum dia. Gerakkan hanya ketika rokok dan berdiri sahaja.
Dan berdiri di belakang imam. Ni kalau sore ataupun sore mari. Kalau mari serentak dua orang. Dan berdiri di belakang imam dua laki-laki. Ni hok mari serentak dua laki-laki pakai mari buat soh derek selalu. Tak payah buat kanan kiri turunlah, tak payah. Hak tu kalau mari sore-sore. Kalau mari dua-dua, pakai duduk belakang tu imam selalu. Atau berapa laki-laki, 3 ke atas. Yang hadir berserta serentak. Dan sunat berdiri pada soh awal. Habis kat tu tadi. Ni cerita lain pula. Sunat berdiri pada soh awal. Tu paling afdal sekali. Tak sedap tika orang ikhlas tak ikhlas, duduk soh awal dulu. Duduk sah kalau boleh dekat dengan tu imam. Kalau boleh, hak paling afdal sekali belakang tu imam betul. Hak tu paling afdal sekali bagi makmum adalah di belakang tu imam betul-betul. Tak sedap bagi dua lah. Dia ambil separuh. Dok, belakang tu imam betul-betul. Kerana kalau tu imam terbatal, hak ni hak akan jadi mak tu imamnya. Betul-betul belakang tu imam. Soh ni jangan bagi dua. Dok belakang tu imam ni kena seorang ni duduk gini. Ganti tu imam lagu tu. Soh hawa. Tak sedap tikalah orang pergi soh hawa ikhlas kau riak kau menunjuk tak sedap. Kita duduk soh belakang tu kadang-kadang. Koyak ikhlas. Pada soh awal kerana sabda Nabi SAW, jikalau mengetahui manusia akan kelebihan pada ba Allahu Akbar. Ba. Dan pada soh awal jika manusia tahu gapo dia Tuhan nak wi kepada manusia yang duduk ba tiap-tiap waktu ataupun duduk kejar soh awal, tiba-tiba tiada dapat melainkan dengan ngundi. Tak boleh pok kita muka tahu belaka rahsia ni. Rahsia apa? Rahsia kelebihan azal dengan kelebihan soh awal. Maka bergebuk pakai nak buat lagu mana? Tak boleh buat kerja. Lagu ni kalau duk bergebuk kena ngundi ni. Ngundi. Maka kita akan pocok derop tanding. Siap tanding ni nak kau tanding kau. Nak benar khusi soh awal. Ataupun nak benar khusi jadi tok bila saja jebel saja. Siapa siap wak ngundi wak tobik pitih apa, tepek dego apa, siap ceramah apa, nak suruh ratik lamba duk jadi soh awal. Nascaya menuntut undi oleh mereka itu. Kalau terpaksa wak tobik duit, ngepeng lap gapo dia orang lah ni kan ngundi bukan kerana nak gapo dia. Ni nak soh awal katanya Nabi. Nascaya dia akan wak tobik duit, wak ngundi gapo dia, pilih hari raya dia panggil. Wak abi pitih. Sekali waktu ubik lagu tu pitih pun. Ya, kerana apa? Kerana lebihnya sangat badan soh awal. Kemudian soh yang kedua. Dan begitulah hingga ke belakang. Soh ketiga, soh keempat, soh keapa. Ulama kata kalau kita kena duduk belakang, misalnya adalah sebab-sebab kita kena sembahyang belakang, maka Nabi kata sembahyang hadapan mengkifarat ke dosa sembahyang di belakang. Kena niat kita duduk sembahyang belakang, mudah-mudahan hak depan ni soh depan kita mengkifarat ke kesilapan sembahyang kita. Kalau orang duduk belakang sekali kau lah, hak ni kifarat, banyak lagi. Hak ni tolong kifarat. Kalau kita terpaksa duduk belakang, afdalnya cari soh di hadapan. Kalau terpaksa duduk belakang, niat lagu tu. Jangan awal-awal lagi nak duduk belakang. Monggo kiparak ke soh depan ke kiparak dok popok kita. Kalau terpaksa bukan kata suruh kejar soh belakang. Dan afdal tiap-tiap soh itu di kanan imam. Okey, soh pertama lebih afdal soh kedua. Okey, dalam satu soh mana boleh afdal pula? Sebelah kanan tu imam. Start daripada bahu ke kanan tu imam. Hak nombor satu hak ni tak boleh nak lawan sebab dia duduk tengah tu imam. Lepas pada hak tengah tu imam, hak sebelah kanan tu imam. Daripada bahu kanan tu imam. Hak paling dekat sekali, hak paling afdal. Hak ni nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, sebelah kanan dulu. Habis soh kanan baru kira nombor soh hak dekat sebelah kiri. Lagu tu. Dan di kanan imam aula daripada hampir kepadanya kepada imam pada kiri imam. Kalau kita duduk soh sebelah kanan sekalipun jauh, lebih banyak pahala berbanding duduk soh sebelah kiri sekalipun dekat. Dan mendapat soh awal aula daripada mendapat rokok.
Misalnya kalau kita rokok ni soh ke 10 dah ni. Kalau hamba rokok ikut soh ke 10 ni, dia rokok dengan tok imam boleh rakaat. Tapi soh depan tu ada gelonggong. Hamba kalau jalan pergi ke soh depan, tak ada rokok ni rugi ya. Tak ada rokok, tak ada rakaat tok imam. Dak sekali pun lagu tu afdal gi soh tamu lagi. Daripada pakai rokok awal. Sahabat Nabi dulu tengah habis kau semaya rokok, tiba-tiba bunyi Allahu Akbar, muka pintu lagi rokok dah. Takut terlepas rokok dengan Nabi. Maka lepas pada bangun caca dia pun jalan slow masuk dalam soh. Lepas Nabi semaya, Nabi kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah semangatmu untuk semaya jemaah dan jangan ulang walam tu'id. Dalam hadis tersebut, jangan ulang perbuatan ni, makruh. Afdalnya mari kesah, jangan buat rokok situ. Ada dalam bacaan dia lam tu'addu, tidak dikira. Maka tidak sah. Ada pendapat kata tidak sah kalau akad takbir berjauhan daripada sah. Hatta ada kata kuati ala tu'addu. Ya, bahasa tulisnya serupa cara baca. Wala tu'id, jangan ulang. Ada kata jangan ulang berarti sah, cuma makruh. Ada kata la tu'addu, tak sah maksud dia. Lagu tu nah. Dia kata mendapat sah awal aula daripada mendapat rokok yang lain daripada rokok yang akhir. Kalau rokok yang terakhir terpaksalah untuk mendapat 1 rakaat. Adapun mendapat rokok rakaat yang akhir aula daripada mendapat sah awal pula. Dan sekurang-kurang sah 2 orang, wallahu a'lam.